Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aina Wardina binti Mak Zaki. Welcome back to my channel. Okay, untuk video kali ni aku akan cerita macam mana nak masuk IPG pada tahun 2020. Okay, memandangkan sekarang COVID-19, jadi semua orang tak boleh nak keluar rumah, tak boleh nak pergi jumpa orang ramai, tak boleh nak keluar rumah pun tak boleh. Jadi nak buat apa pun tak boleh lah kan. Jadi sekarang ni semua benda atas talian, atas online. Jadi sekarang aku nak bagi tahu korang cara macam mana nak interview, macam mana nak ujian untuk kemasukan UKCG tu. Ujian dia nak datang IPG ke tak, nak kena ataupun online je ke. Lepas tu ada ke tak UKF, ujian kecakapan fizikal. Okay, sekarang ni semua tu aku akan terangkan dalam video ni. So jangan lupa like, share and subscribe. Okay? Okay, memandangkan sekarang ni musuh COVID-19, jadi kita dah tak ada dah temuduga bersemuka. Okey, kawan-kawan puan, adik-adik semua, pada tahun ini kita takkan ada temuduga bersemuka. Tidak ada ujian bertulis yang mana pelajar-pelajar kita perlu datang ke IPG ataupun ke mana-mana pusat untuk menduduki ujian secara bertulis. Semuanya kita akan buat secara online. Saya ulang sekali lagi, semuanya akan dibuat secara online. Okay, kalau dulu kita tahu kan, kita kena pergi IPG, kita kena, orang kata, kita kena datang IPG semata-mata nak interview. Ada orang tu daripada Kelantan, ke Terengganu semata-mata nak interview kan. Ada orang tu daripada Johor ke Terengganu. Ada orang tu daripada Negeri Sembilan ke Melaka semata-mata nak jawab interview punya pasal. Okay, nak interview punya pasal. Jadi sekarang ni bagi aku 2020 ni senang sangat cara nak kemasukan dia. Sebabnya yelah, tak payah nak jumpa panel, tak payah nak jumpa pesara, tak payah nak kena nilai depan-depan, nak kena tanya soalan. Kalau macam dulu kan, kita orang kena tanya soalan yang susah gila. Tapi sekarang ni kan macam, yelah, rezeki korang Alhamdulillah kan. Alhamdulillah, okay. Korang tak ada dah temuduga bersemuka. Sebabnya tak perlu nak jumpa orang. Okay. Jadi aku nak bagi tips macam mana untuk korang ni terpilih. Senang je nak terpilih untuk menjawab soalan peperiksaan yang disediakan tu. Aku tahu dalam UPU tu kan kita dah sediakan dalam beberapa senarai nak pilih mana-mana kan. Jadi aku nasihatkan dekat korang untuk letak IPG sebagai pilihan nombor 1. Sebab diorang ada bincang, diorang kata kalau diorang tu masa aku ni lah, pihak IPG lah, mereka akan berikan keutamaan kepada pelajar yang letak IPG pada pilihan nombor 1. Jadi bila letak pilihan nombor 1, mereka akan panggil saudara-saudara nama tu semua untuk jawab soalan UKCG tu, soalan yang akan dikemukakan secara online. Mereka akan panggil yang tu dulu. Tapi jangan risau, kalau contoh yang batch pertama tu jawab, ada yang tak boleh nak lepas, dia akan panggil yang letak nombor 2. So kalau ada rezeki, kat situlah rezeki korang. Alhamdulillah. Tapi wallahualam, bukan aku yang penentu untuk korang terpilih kan. Jadi aku cadangkan siapa yang dah letak nombor 2, nombor 3 tu tak apalah, redha lah kan. Nombor 1 tu Alhamdulillah lah, rezeki korang, mana tahu kena panggil. Okay, kemudian aku tahu korang dah mohon dekat UPU. Mungkin cuma tengah tunggu keputusan. Macam mana nak, maksud aku, nanti keputusan tu bila akan diumumkan dan cara bagaimana diumumkan keputusan tu. Keputusan tu akan diumumkan pada 27 April hingga 3 Mei. Temuduga keputusan tu, okay, korang set dekat korang punya phone, dekat kalender. Lepas tu 27 April hingga 3 Mei akan keluar keputusan untuk UKCG punya IPG. Okay. Jadi mereka, kalau kepada sesiapa yang lepas untuk jawab soalan tu,
Macam mana diorang akan umumkan? Diorang akan umumkan secara melalui SMS. Maksudnya nombor telefon yang kita telah isi pada maklumat tu, mereka akan hantar dekat nombor telefon yang tu. Okay. Kemudian bila kita dah dapat untuk jawab soalan UKCG tu, perkara yang kita kena buat ialah kita kena hantar video selama 7 minit. Tetapi kita akan minta semua calon menghantar video selama 7 minit, di mana di situ mereka perlu memperkenalkan diri dia, menyatakan pernyataan hasrat dan diminta untuk melaksanakan demonstrasi pengajaran dan pembelajaran. 7 minit tu untuk apa? Okey, kalau dulu kita kena datang interview kan, jumpa panel untuk tanya-tanya soalan, untuk diorang ni tahu nak tengok kita ni cara mengajar macam mana, roti ke tak ajar, ataupun kita ni layak ke tak. Tapi sekarang ni diorang nilai melalui video secara atas talian. Jadi macam mana kita nak hantar video tu? Video tu kita kena upload dekat YouTube. Kemudian bila kita dah upload, kita kena ambil link video tersebut, kita hantar dekat mereka. Tapi nak hantar kat mana tu, wallahualam, nanti akan diberitahu kemudian. Kemudian dalam video dalam durasi 7 minit tu, apa yang kena ada? Okay, first thing yang korang kena ada dalam masa 1 hingga 2 minit tu, pastikan semua orang kata perkenalan diri. Orang kata kena perkenalkan diri anda dalam masa 1 hingga 2 minit tu. Cakaplah nama siapa, apa semua tu kan. Kemudian 5 minit tu untuk apa? 5 minit tu untuk durasi kita mengajar. Kemudian untuk video 7 minit tu, pastikan dilakukan secara berdiri. Okay, semua berdiri. Kalau tak tahu berdiri, aku tak tahulah nak cakap macam mana. Tak payah mohon lah. Okay, buat diri. Kemudian pakaian macam mana? Pemakaian aku ada pernah cakap dalam video sebelum ni. Pemakaian kena formal. Pakailah kalau nak jadi orang kata profession perguruan, pastikan baju kena kemas, baju kurung, belaki formal lah. Okay, itu semua kan. Okay, ada yang bertanya tentang pemakaian semasa hendak melaksanakan sesi demonstrasi ni. Semasa hantar video ni, kita galakkan kita minta calon berpakaian formal dan bersesuaian dengan profession perguruan semasa melakukan rakaman. Jadi calon perlu melakukan demonstrasi pengajaran bercerita seolah-olah berhadapan dengan sekumpulan murid. Rakaman video hendaklah dibuat secara audio dan visual dengan memperlihatkan calon melakukan aktiviti dalam keadaan berdiri. Jadi kita minta calon berdiri, berpakaian kemas dan bercakap dengan jelas. Ya. Dan sudah pastinya kita tidak benarkan calon merakamkan isu-isu yang sensitif tentang kaum, tentang isu politik, isu agama, dan kita tak benarkan. Ya, kalau boleh video tu jelas, berterusan dan kalau boleh tidak terlalu sangat diedit. Ya. Lepas tu, bila video tu kita dah bukan maksud aku untuk kepada sesiapa yang option pendidikan Islam, ada yang tanya kalau orang yang reti cakap bahasa Arab ni macam mana, nak kena cakap ke? Masa tu lah korang nak tunjukkan diri korang, cakaplah bahasa Arab. Contoh macam Assalamualaikum, starting tu macam bahasa Arab. Contoh, aku tak tahulah, nanti ikut kreativiti masing-masing. Dalam minit yang pertama itu, memperkenalkan diri, kita minta calon kalau boleh memperkenalkan dirinya dalam bahasa Arab. Ya. Tapi untuk pernyataan hasrat boleh dalam berbahasa Melayu. Kemudian apa yang pasti untuk pelajar pendidikan Islam, pastikan korang kena baca ayat Al-Quran. 5 ayat random. Mana-mana pilih lah mana-mana surah, tapi janganlah pergi pilih surah ni weh, Alam Nashrah ataupun Qul ya ayyuhal kafirun. Weh, kau nak tunjukkan diri kau, tapi kenapa kau pergi ambil surah yang as a piece of a cake? Okay, pilihlah ayat Al-Quran yang macam orang kata menunjukkan diri anda, ataupun ayat Al-Quran tu bagi korang ada maksud tersendiri. Mana tahu dengan ayat Al-Quran tu korang boleh lepas untuk masa IPG. Okay, ataupun diberi pilihan sama ada nak baca surah Al-Kahfi juzuk 15. Okay, baca surah Al-Kahfi tu ambillah 5 ayat. Okay, 5 ayat untuk pelajar pendidikan Islam. Untuk pendidikan Islam, surah apa perlu dibaca ya? Dalam
kebanyakan kita ada minta calon yang mohon pendidikan Islam dikendaki membaca Al-Quran berdasarkan teks dengan memilih mana-mana 5 ayat daripada surah berikut. Yang pertama surah Al-Isra juzuk 15 atau surah Al-Kahfi juzuk 15. Ya. Jadi boleh pilih 5 ayat dan bacakan pada tempoh 1 hingga 2 minit yang pertama itu. Selepas perkenalkan diri dalam bahasa Arab, nyatakan penyataan nasab dalam bahasa Melayu dan baca Al-Quran 5 potong ayat tersebut. Okay. Kemudian bila kita dah buat video selama 7 minit tu, pastikan jangan lebih. Ada orang dia kata sini, oh dia nak 7 minit je ke? Tak apa, bagi lebih lah. Macam mana nak tunjuk kehebatan diri? No. Kalau dia kata 7 minit, pastikan 7 minit. Itu menunjukkan diri anda ni seorang yang menepati arahan. Orang kata dengar cakap lah, macam gitu. Okay. Lepas tu okay, pakaian dah cakap, Al-Quran pun dah cakap. Okay. Kemudian keputusan untuk IPG ni bila akan keluar pada 3 Jun. Okay. Oh, lupa nak cakap, video tu bila kita dah buat, kita dah send, last untuk hantar video pada 10 hari bulan 5. 10 hari bulan 5 pada tahun 2020, ya, bukannya 2021. Okay. Lepas tu keputusan untuk tahu kita ni boleh ke tak masuk IPG pada 3 Jun. Dia akan umumkan kat UPU lah nanti. Okay. Kemudian oh yes, satu lagi. Untuk ujian UKCG, ujian psikometrik yang aku pernah cakap sebelum ni, ujian tu akan berlangsung pada 4 Mei hingga 8 Mei. Okay. Bukannya maksud dia kat sini, bukannya 4 Mei hingga 8 Mei tu setiap hari akan ada exam. Tak. Setiap orang hanya pada satu hari. Contoh kan, okay, aku terpilih untuk jawab soalan secara online tu. Soalan tu aku dapat pada 4 Mei. Dia kata okay, pukul berapa, sekian, pukul 8 pagi contohnya. Kena duduk depan laptop, buka internet, buka okay, buka, kita jawab soalan. Sehari dah lah. Lepas tu yang esok-esoknya orang lain pula. Okay, contohnya kawan aku lah, nama dia Amira. Okay, jawab Amira ni pada 8 Mei. Jadi Amira 8 Mei je. Maksudnya seorang satu hari. Itu maksud dia. Dan pastikan semua orang kena tepat. Maksudnya bila kata 4 Mei kita kena buka. Kalau kita terlepas, tak ada rezeki dah lah. Maksudnya sekali je. Kalau dia kata sekali je lah. Lepas tu bila kita dah jawab tu, kita tak boleh ulang. Kalau ada kata ada salah ke apa, kita rasa nak tukar, tak boleh. Perlu diingat tarikh ni ya. Tarikh ni kita akan maklumkan sekali lagi kepada calon yang berjaya pada 27 April ini untuk dia menduduki UKCG pada 4 hingga 8 Mei. Satu hari saja. Walaupun tempoh tu 4, 5, 6, 7, 8, 5 hari. Tapi pada 27 April itu calon boleh tahu dia kena menduduki pada hari apa dan masa bila. Jadi dia kena masuk ke portal PISMP UKCG pada tarikh yang kita nyatakan. Tidak boleh awal ataupun lewat. Kalau dia lewat, kita tak akan benarkan. Jadi dalam tempoh tersebut, dia perlu menjawab 2 komponen INSA dan komponen IPK. INSA ada soalan sebanyak 120 soalan dan dia kena menjawab dalam tempoh 30 minit. Manakala IPK ada soalan sebanyak 30 soalan, 60 soalan yang perlu menjawab dalam tempoh 15 minit. Apabila dia dah menjawab kedua-dua komponen ini dan dia telah buat pengesahan, dia tidak boleh mengulang kembali jawapan tersebut. Ya? Tak boleh. Lepas tu, satu lagi pasal ujian kecergasan fizikal. Memang tak ada weh. Okay, kita UKF ni dia akan tengok pada segak. Segak ni kita tahulah kan, segak kita kat sekolah macam mana. Macam tu lah dia ambil, tengok yang kat segak. Sebab kalau lepas korang SPM mesti kan ada sijil segak tu kan. Ikut yang tu lah. Kalau lah korang sekarang tengah exercise ke rumah, korang-korang nak pergi ujian UKF tu, tak payah dia tengok segak korang lah. Okay, lepas tu
Okay, bila kita dah lepas uji, kita dah lepas semua tu kan, kita terpilih untuk masuk IPG, keputusan akan keluar pada 3 Jun. Okay, keputusan akan keluar pada 3 Jun. Bila keputusan tu dah keluar, bila kita akan masuk IPG? Bila korang akan masuk IPG untuk join bersama kami ni? Pada 1 September. InsyaAllah kalau tak ada perubahan 1 September. Okay, itu sahaja untuk video kali ni. Harapnya video kali ni penuh dengan manfaat. Semua orang kata penuh manfaat. Semua orang boleh faham dengan apa yang aku terangkan, apa yang aku cakap. Jadi buatlah betul-betul. Aku doakan semoga semua terpilih untuk masuk IPG. Okay, itu sahaja untuk video kali ni. Sekian, terima kasih.